Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Cina Sami, Berita Pagi. Rangka kerja Madani bukan hanya memberi fokus kepada proses penyelesaian masalah, namun juga terhadap nilai-nilai murni bagi membina moral yang baik dalam masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia adalah kaedah terbaik bagi membentuk masyarakat yang lebih baik, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Menurut Datuk Seri Anwar, Madani bukan sahaja berkisar mengenai kemampanan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, tetapi ia juga menggariskan tentang falsafah, nilai-nilai murni serta integriti dari segi membina akhlak yang baik. Ia juga bertepatan dengan konsep Malaysia Madani yang diperkenalkannya dengan teras 6 tunjang utama, iaitu kemampanan, kesejahteraan, berdaya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Perdana Menteri yang hadir pada Majlis Ilmu Syarahan Madani menzahirkan penghargaan kepada pengasas merangkap Presiden Institut Pendidikan Islam Yakin Dr. Omar Sulaiman serta menyifatkan beliau sebagai seorang intelektual dan aktivis muda yang diperlukan dalam setiap masyarakat. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dan isterinya, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyertai 20 jemaah menunaikan solat maghrib yang dipimpin oleh Imam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin iaitu Muhammad Hazri Osman sebelum meluangkan masa kira-kira sejam dalam sesi perkongsian ilmu bersama Omar. Turut hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 5,000 umat Islam menghadiri program Darul Ihsan berselawat di Stadium Melawati Shah Alam malam tadi. Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata, majlis seumpama perlu disemarakkan agar semangat umat Islam di negara ini terus segar. InsyaAllah kita adakan majlis-majlis seperti ini kerana ia memenyuit, mengetuk pintu hati nurani umat supaya ada kesedaran yang bertambah untuk menyegarkan hidup kita dengan mengingat dan mengenang, mencintai Nabi Muhammad SAW. Perdana Menteri turut mengalunkan bacaan kasidah yang diketuai oleh Ustaz Nizam Al-Banjari. Turut hadir Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amuruddin Syahri serta barisan ulama dan pendakwa terkenal seperti Sheikh Abu Zaki, Sheikh Ashraf Hamid Ahsanin, Sheikh Abdullah Jahaf, Ustaz Iqbal Zain Ab Jauhari, Ustaz Nizam Al-Banjari dan Babul Mustafa. Program anjuran Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor dan Pertubuhan Damai dan Cinta Insani ini merupakan kesinambungan program sulung yang mendapat sambutan menggalakkan Januari lalu. Kerajaan perpaduan yang disertai 19 parti gabungan ketika ini adalah kukuh dan stabil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu jelas berbanding ketika mula mengambil alih kerajaan dengan semua pimpinan termasuk mereka yang menganggotai Jemaah Menteri kini bertambah utuh dan sukar diganggu-gugat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut menyiasati pembangkang untuk tidak terlalu angkuh bagi mengambil alih kerajaan pusat kerana kerajaan pimpinannya ketika ini mempunyai kesepaduan yang baik. Ia dibuktikan dengan kesepakatan dua timbalannya yang menzahirkan sokongan penuh kepada kerajaan. Kita solid sudah. Tak usah gebang nak harap nak ambil alih lah. Susah harapan kamu. Kerana kita kuat dalam kerajaan sekarang. Alhamdulillah. Ya. Jangan dengarlah dia. Saya ambil alih bulan November. Ketua PAS kata 3 bulan saja. Saya kata dia dapat modal mana? Walaupun kita confident tapi mana tahu kan? Dia tengok dapat 3 bulan. Tak, bulan ni. Sebelum puasa. Tak ada juga. Lepas raya. Tak ada juga. Sidang parlimen akan datang, saya beritahu. Bawa usul. Kalau ada usul, PAS bersatu, ada undi, bawa usul. Saya tidak akan sekat. Berhubung PRU Dun Selangor, beliau berharap pengundi dapat membuat pilihan bijak dengan memilih calon-calon daripada parti yang mempunyai tekad untuk menghapuskan rasuah, salah guna kuasa serta terbukti berjaya membangunkan negeri itu sehingga menjadi negeri termaju di Malaysia.
Beliau berucap dalam ceramah Arus Merah Kuning di Subang Bestari selain memperkenalkan dua calon Pakatan Harapan, Muhammad Khairuddin Osman, Pak Jaras dan Muhammad Izzuan Ahmad Kasim, Kota Damansara. Turut hadir pengurusi Majlis Pimpinan PKR Negeri Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri. Kerjasama dalam kerajaan perpaduan mengukuhkan lagi kesepakatan pada pilihan raya pada kali ini. Ia dapat dilihat dengan kehadiran rakan-rakan daripada parti gabungan pada hari penamaan calon semalam. Masa 9.10 pagi, Parti Perikatan Nasional Sungai Tua yang kedua, Suman Anak Lelaki Gopal, masa 9.13 pagi, Parti Bebas Kunci. Dan insya-Allah dengan momentum perkerajaan perpaduan dan juga dengan persepakatan dan prestasi yang kita tunjulkan pada pencapaian 5 tahun lepas, kita berkeyakinan untuk mengekalkan momentum kemenangan kita di Gombak, mengulangi pencapaian kita selama 3 penggalian lepas. Cuma bezanya kali ini kita yakin juga akan membantu dan bersama-sama membantu kita daripada Barisan Nasional dan juga rakan-rakan kongsi kita dalam pekerajaan perpaduan. Datuk Seri Amiruddin bakal berdepan pertemuan 3 penjuru bagi kerusi DUN N16 Sungai Tua membabitkan calon Perikatan Nasional PN Muhammad Hanif Jamaluddin dan calon bebas G. Suman. Pada 8 Ogos 2023, Dominasi pertandingan 1 lawan 1 pasca hari pencalonan semalam mempamer transisi kematangan dalam konteks persekitaran politik negara yang sebelum ini bersifat statik lebih kepada dinamik. Menganalisis politik USM, Profesor Dr. Siva-Murugan Pandyan menjelaskan selain mencatat sejarah kali pertama berlaku dalam arena politik negara, PRU DUN ke-15 juga cabaran besar kepada parti yang bertanding dalam membuktikan kemampuan masing-masing. Mungkin 6 negeri ini akan menjadi sandaran, petunjuk ataupun penanda aras dalam usaha untuk membolehkan masing-masing tahu di manakah kekuatan, di manakah kelemahan, apakah peluang yang perlu digunakan, apakah ancamannya. Tapi akhirnya kita harap sesiapa saja menang, mereka mampu untuk menepikan perbezaan, melakukan gencatan politik dan menampakkan kesungguhan ke arah meningkatkan martabat, maruah dan juga soal kepentingan rakyat yang boleh kita kembali kepada soal memanusiakan politik dan juga merakyatkan kepimpinan. Bagi pensyarakanan Pusat Pencetus Bakat dan Latihan Industri Citra Universiti Malaya, Dr. Muhammad Samsinul Abdul Aziz pula, semua pihak perlu meraihkan demokrasi dengan rasa tanggungjawab. Kita mengharapkan kempen yang matang, jangan orang kata kalut dan gelut sangat semata-mata nak menang, sanggup membuat benda yang salah dari segi undang-undang, salah tak kena dari segi etika, malahan berdosa dari segi agama. Kita tak nak macam tu. Kita nakkan rakyat yang bermaklumat. Perkongsian maklumat itu baik, tetapi perkongsian maklumat itu mesti dilakukan dengan cara yang bertanggungjawab. Pastikan yang sahih. Kempen pilihan raya merupakan peluang bagi calon bertanding menyampaikan mesej kepada pengundi dalam usaha mendapat tempat di hati rakyat. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berpendapat kempen yang dijalankan oleh calon haruslah berhema, merangkumi cara penyampaian mesej, pengendalian media sosial dan juga integriti ketika berkempen. Menurut beliau, walaupun Malaysia mengamalkan sistem pilihan raya demokrasi, namun ia harus menitik beratkan kesejahteraan negara. Dah sampai 60 tahun kita merdeka. Ya. Dan 15 pilihan raya, tak lama lagi 16 ke. Saya kata sebut tadi awal ni, kematangan. Ya. Bukan saja rakyat, tetapi ahli-ahli politik yang calon yang berdepan, aktor-aktor politik walaupun tak bertanding bila berkempen, ini masa untuk bertindak secara berhema. Ya. Kita ni dah masyarakat negara demokrasi. Besok satu lagi kita kata dalam politik ni dalam Malaysia kita nampak tak ada musuh, tak ada kawan yang kekal. Dulu musuh, hari ini jadi kawan. Hari ini kawan, besok jadi musuh. Kita dah nampak gitaran. Sejarah menunjukkan di depan kita hari ini. So kalau dalam keadaan itu, bagaimana kita nak menjadi lahirkan pemimpin wakil rakyat, pemimpin ahli politik wakil rakyat yang berhema. Beliau berkata demikian dalam rancangan naratif khas di TV1.
Menurut Dr. Manimaran lagi, suasana pilihan raya yang harmoni juga memberi imej baik negara kepada pelabur sekaligus memberi impak baik ekonomi. Justru peruntukan undang-undang yang disediakan harus dipatuhi calon bertanding agar tidak berdepan aktiviti berkaitan kempen pilihan raya yang berunsur rasuah dan salah guna kuasa. Dalam pada itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Polis Diraja Malaysia serta SPR akan memperkukuh tahap pemantauan melalui platform media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, ia bagi memastikan undang-undang negara dihormati dan tiada pelanggaran sepanjang tempoh berkempen. Saya sedikit risau sebelum ni tentang dalam media sosial. Itu antara sebab kenapa saya mengusahakan pertemuan dengan Tan Sri Ketua Polis Negara dan juga pihak SKMM supaya ada pemantauan yang jitu, yang sentiasa sepanjang tempoh pilihan raya negeri. Kita dapati pada PRU ke-15 dulu, jumlah konten yang dimuat naik dalam media sosial yang bersifat perkauman ataupun mengadu domba itu terlalu banyak. Hampir 100,000 itu yang dilaporkan. Beliau berkata demikian di pusat penamaan calon bagi 3 DUN di bawah Parlimen Selayang semalam. Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan akan meneliti semula SOP COVID-19 pada hari mengundi 12 Ogos ini. Jelas Menterinya Dr. Zaliha Mustafa, SOP berkenaan akan dimuktamadkan secepat mungkin. Beliau turut menasihati mereka yang bergejala supaya mengambil langkah pencegahan semasa berkempen dan hari mengundi. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Baik, Kementerian Kesihatan KKM meluluskan rayuan permohonan pertukaran penempatan 332 pegawai perubatan di seluruh negara dan perlu melapor diri pada 31 Julai ini. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, antara rayuan yang dipertimbangkan adalah pegawai yang sedang mengikuti pengajian kepakaran menghadapi masalah keluarga yang serius dan ancaman keselamatan. Jumlah rayuan yang kita terima agak banyak juga, ya. Sebanyak 1,843 rayuan yang kita telah perolehi daripada pegawai-pegawai yang telah mendapat penempatan, ya. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, rayuan-rayuan itu kita adalah kementerian yang mengambil kira kemaslahatan dan keperluan yang daripada petugas-petugas kita juga, ya. Jadi rayuan-rayuan itu diambil kira. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Kota Baru. Rayuan diluluskan pada 27 Jun dan 24 Julai selepas menerima 1,843 rayuan daripada 4,155 pegawai perubatan yang telah ditawarkan ke jawatan tetap. Urusan penempatan kali ini dibuat melalui sistem dan pegawai perlu memilih penempatan bagi mengecilkan jurang selain memberi peluang sama rata kepada yang terlibat. Kementerian Pelancongan Seni dan Kebudayaan MOTEK memperuntuk dana tambahan RM5 juta kepada Kerajaan Negeri Melaka bagi mempromosi serta menjalankan pelbagai aktiviti sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Ini termasuk menaik taraf bangunan bersejarah di sekitar Bandar Hilir dalam usaha menambah lagi perkhidmatan pelancongan. Peruntukan tambahan sempena Tahun Melawat Melaka iaitu bajet promosi lah. Bajet promosi ini termasuk
program dan juga acara-acara yang kita akan buat dalam tahun ini sebenarnya untuk mempromosikan Tahun Merak Melaka. Kita ni adalah untuk memelihara dan menggegarkan kawasan UNESCO. Maknanya bangunan-bangunan dan juga yang terdapat dalam kawasan UNESCO lah. Contohnya di kawasan Bandar Hilir itu, ini semua peruntukan ini khas untuk kawasan UNESCO. Antara bangunan yang akan dinaik taraf, bangunan Mahkamah Lama, bangunan Studios dan Bukit Melaka. Sebelum ini, Melaka menerima RM25 juta daripada MOTEC bagi melaksanakan program pemeliharaan tapak warisan dunia yang diiktiraf Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Penganjuran hari bertemu pelanggan Perbadanan Labuan bersama agensi kerajaan medium tingkat kualiti perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Rosidah Jaafar berkata penganjurannya bertepatan dalam menilai impak perkhidmatan yang disampaikan selaras pembangunan inovasi dan teknologi. Hari bertemu pelanggan untuk mendekatkan orang kata agensi kerajaan maupun yang swasta juga dan orang kata dengan masyarakat, okey, sebab kita orang kata kena bersatu hati, kita tak tahu apa yang masyarakat nak, jadi itu yang orang kata maklum balas yang kita perlukan supaya kita bertindak. Orang kata nanti kita dengan kerajaan persekutuan ini kita perlu berbincang untuk orang kata membesarkan orang kata program-program yang ada ni dan untuk kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program itu di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. 46 agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan menyertai pameran kerjaya 2 hari berkenaan serentak sambutan Hari Belia Negara 2023 peringkat Labuan. Dalam usaha meningkatkan pertahanan di perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, Maritim Malaysia bekerjasama dengan 2 lagi agensi negara jiran iaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Bakamla dan Singapore Police Coast Guard SPCG. Langkah itu sekaligus memperkukuh semangat persatuan negara-negara ASEAN Tenggara ASEAN agar tidak mudah dipengaruhi oleh negara luar. Persefahaman itu juga akan dapat mempercepatkan proses koordinasi terutama melibatkan operasi pencarian. Kita buat Pakor, Optima, kita ada buat RV bersama dengan aset-aset Bakamla, kita ada Search and Rescue, SAR Malindo, kita ada. Dan begitu juga dengan pihak Singapura, kita pun ada buat pertemuan kapal dan bot daripada aset Singapura dan Malaysia di sekitar perairan Selat Johor dan juga di kawasan Tuas. Macam Pakor Optima setahun 2 kali, 2 kali. Search and Rescue SAR Malindo kita buat setahun dalam bersama dengan Basarnas setahun sekali. Selain itu ada hal penting, kita sudah melaksanakan information sharing. Jadi saling berbagi informasi tentang situasi keamanan laut. Dan saya menghormati kedaulatan Malaysia, saya menghormati kedaulatan Singapura. Dan kita semua saling menghormati dan saling membantu di sini. Dan ini contoh faktual, real, bagaimana betul-betul bisa dilaksanakan. So I'm very happy to know that there is a very successful cooperation between MMEA and Bakamla for this particular issue. Hopefully, we can work together in future to enhance the safety for the maritime community in this region. Sebelum ini, Maritim terima penghargaan dari Bakamla atas kerjasama menahan sebuah kapal tangki berdaftar dari Iran disyaki melakukan pemindahan minyak mentah secara haram pada Julai lalu. PRU DON Selangor ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Irama joget menawan hati. Segera semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Melawasi namanya bukit, indah bermain di pandang mata. Badan dihayun. Inilah masanya. Orang Selangor. Pilihan di tangan anda. Yang sahih di RTM.
Baik, kita ke segmen luar negara. Tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan terlibat dalam insiden letupan di Mukim Mondok, daerah Sungai Golok, wilayah Narathiwat, Thailand pada petang 29 Julai 2023. Kementerian Luar menerusi kenyataan memberitahu, menurut laporan awal, letupan berlaku di gudang penyimpanan bunga api dan mercun telah menyebabkan 9 kematian dan 114 orang mengalami kecederaan. Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai insiden tersebut. Rakyat Malaysia yang memerlukan sebarang bantuan konsular boleh menghubungi Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla di talian 667 43 11062 atau email mwsongkhla@kln.gov.my. Kementerian Luar turut akan memaklumkan perkembangan terkini mengenai insiden ini dari semasa ke semasa. Ketua Eksekutif Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, John Lee Ka-chiu, berlepas pulang selepas melengkapkan lawatan rasmi 3 hari ke Malaysia. Dalam kunjungan sulungnya itu, beliau sempat mengadakan pertemuan empat mata bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Kedua pemimpin berbincang isu hubungan dua hala dalam bidang perdagangan dan ekonomi inovasi serta teknologi selain pertukaran antara rakyat. Semalam beliau menyaksikan pemeteraian 11 memorandum persefahaman di antara MRT Corp Malaysia dan MRT Corp Hong Kong bagi membangunkan projek hartanah bercampur di Bukit Cagar, Johor Bahru. Hong Kong merupakan rakan dagang ke-9 terbesar Malaysia dengan nilai dagangan 113.2 bilion ringgit dicatat pada 2022. Anda mungkin salah seorang pengundi PRU Dun Nogoi 9 kelima boleh? Jangan lupa semak sompet dan saluran mengundi anda doket My SPR Semak. Orang Negeri Sembilan, jangan lupa tanggungjawab kita. Ingat, satu undian boleh mengubah masa depan kita. Yang sahih di RTM. Baik, kita ke segmen sukan. Majlis Sukan Sekolah MSS Kuala Nerus menang ke atas MSS Besut 2019 pada perlawanan akhir kejohanan rugby bawah 18 tahun yang melabuhkan tirainya semalam. Walaupun Kuala Nerus bermain baik, Besut yang hadir sebagai pasukan pilihan mendominasi separuh masa pertama dengan kelebihan 1 try sebelum menuju bilik persalinan dengan mata 15-12. Memasuki separuh masa kedua, Besut terus menjarakkan kedudukan dengan menambah 1 lagi try bagi memimpin perlawanan dengan mata 19-12. Ketika kejuaraan hampir di genggaman, Kuala Nerus meragut impian Besut dalam minit-minit akhir perlawanan dengan try menarik bagi keputusan tipis 20-19 berpihak Kuala Nerus untuk bergelar juara. Kita mendapat try yang pertama, tapi kita bolos untuk kali yang pertama dan mental pelajar pasukan player nampak agak gugup, tapi alhamdulillah kami bangkit pada last minute untuk mendahului pasukan MSD Kuala Besut. Alhamdulillah. Sebenarnya Terengganu bersedia. Kita sudah bersedia untuk menghadapi MSSM 2023 pada 24/8 ini nanti di Kota Baru. InsyaAllah Terengganu akan melakukan sesuatu. Johor Darul Takzim JDT terus melebarkan cengkaman di pesada Liga Super selepas merekod kemenangan 2-0 ke atas Selangor dalam aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Kedua-dua gol dijaringkan oleh pemain kelahiran Brazil, Heberty Fernandes dan Brexton da Silva pada babak kedua perlawanan. Selangor yang turun tanpa kelibat pemain utama, Faisal Halim, berjaya mengimbangi perlawanan terutama semasa separuh masa pertama. Kemasukan pemain import baru JDT, Heberty Fernandes pada separuh masa kedua berjaya mengubah rentak serangan tuan rumah.
Hantaran Oscar Arribas pada minit ke-78 berjaya disudahkan Hamilton untuk jaringan sulungnya bersama JDT. Menuju minit akhir perlawanan, tuan rumah dihadiahkan sepakan penalti selepas berlaku kekasaran di dalam kotak penalti oleh Harit Aikal yang menjatuhkan Baxen. Pemain kelahiran Brazil itu tenang merembat masuk menewaskan Somerville untuk gol kedua Harimau Selatan. Keputusan itu melebarkan kedudukan JDT di puncak liga dengan 54 mata selepas 18 perlawanan. Manakala anak buah Tan Cheng Ho dengan 40 mata selepas 19 perlawanan. Dalam pada itu, Esteban Solari mengakui sukar menembusi bertahan ampuh Selangor terutama pada separuh masa pertama. Namun beliau gembira dengan pemain yang kekal dengan momentum untuk terus mencipta peluang bagi menghasilkan gol. Of course we have problems to create all the chances that we want, but sometimes it's difficult with so many players sitting next to the goal. And we dominate the game. We have a clear chance with Berson to open the game. We try to play. We try to create chances opening the game from the sides. Then I think Oscar came in a good moment and helped us also to open the left side. And we put Herty to have another striker in the area. And I think he came in the right position and we opened the game. Sementara itu, Tan Cheng Ho sedikit kecewa apabila harapan membawa pulang sekurang-kurangnya satu mata di tempat lawan gagal akibat kelekaan. Selain ketiadaan tonggak utama Faisal Halim yang merencatkan taktikal ditambah masalah kecederaan yang dialami beberapa orang pemain. Memang kehilangan Miki sedikit sebanyak menjejaskan corak permainan pasukan, tetapi this is football. Sometimes mana-mana kelab atau pasukan juga melalui situasi kemungkinan dia punya tonggak utama kecederaan, dia kena cari option yang terbaik untuk mengatasi tersebut. Dan of course kalau kita lihat Hari Ajmal bermain begitu agak baik juga untuk perlawanan, walaupun first time dia bermain di posisi tersebut, tetapi disebabkan bakat yang begitu ada pada Hari Ajmal, dia bermain dengan agak baik juga pada perlawanan malam ini. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan sengit terus menggegar aksi perlawanan dalam memburu tahta kejuaraan. Ahad 30 Julai, Penang FC bertemu Sabah FC 8.30 malam di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Baik, berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.